Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid sekalian, Alhamdulillah pada hari ini dapat kita bersama lagi dalam mata pelajaran pendidikan Islam selepas kita bercuti pada akhir tahun lepas. Jadi hari ini kita sambung lagi pelajaran pendidikan Islam berkaitan dengan sebuah tajuk adab, iaitu keluargaku sayang. Sebenarnya tajuk ni adalah tajuk tahun 1, tapi kita perlu perkukuhkan tajuk ini memandangkan tahun lepas masanya singkat. Jadi untuk hari ini kita akan sambung balik pelajaran ini. Baik, saya harap murid-murid sekalian dah dengar ya lagu yang disampaikan oleh siaran YouTube tadi yang dikongsikan sebentar tadi berkaitan dengan keluargaku sayang. Jadi kita kena sayang kepada ibu kita, kita kena sayang kepada ayah kita, kita kena sayang kepada adik-beradik kita. Adik, kakak, abang. Jadi kita kena sayang. Itu adalah keluarga kita. Jadi murid-murid sekalian, siapa keluarga kita sebenarnya? Okay, keluarga ini ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Okay, seperti atuk, nenek, pakcik, makcik, itu semua adalah keluarga kita. Jadi selain daripada ibu, bapa, adik-beradik, atuk, nenek, pakcik, makcik, itu pun adalah keluarga kita. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan adab bersama keluarga. Termasuklah dengan keluarga atuk, nenek dan juga pakcik, makcik tadi. Okey, baik. Baik, jika kita lihat pada Al-Quran ada menyebut dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan janganlah kamu berkata ataupun kepada mereka. Siapa mereka? Mereka ialah ibu bapa kita. Dan janganlah kamu menengking mereka, tetapi hendaklah kamu berkata kepada mereka perkataan yang mulia. Baik, itu adalah yang terdapat dalam Al-Quran, dalil yang menyatakan bahawa kita hendaklah jangan derhaka kepada ibu bapa kita. Allah menegaskan supaya jangan kita derhaka kepada ibu dan juga ayah kita. Kita bercakap kasar pun tak boleh. Allah tegaskan kepada kita supaya untuk bercakap dengan ibu dan juga ayah, hendaklah kita bercakap benda-benda yang baik. Okey, baik. Apakah ada adab bersama keluarga ni? Okey, yang pertama, kalau kita tengok dalam buku teks itu, yang pertama, ini yang pertama. Yang pertama, utamakan orang tua. Okey, utamakan orang tua. Kalau kita lihat dalam gambar ini, kan contohnya ada nenek kita yang tak mampu untuk makan sendiri. Contohnya kita ada lauk yang sedap. Jadi kita dahulukan dulu ibu, bapa, atuk ataupun nenek, orang yang lebih tua daripada kita. Itu contoh kalau di meja makan lah. Kalau di tempat lain, contohnya kalau kita nak naik kenderaan, kita dahulukan orang tua. Jangan tak larat apa semua. Contohnya kalau kita nak naik bas, contohnya bila dalam bas tu ramai orang, penuh, tempat duduknya tak ada. Jadi kita dapat tempat duduk, tiba-tiba datang makcik ataupun orang lebih tua daripada kita, kan? Kita dahulukan orang tua. Itu yang pertama, adab yang pertama. Adab yang kedua, kita hendaklah hormat menghormati sesama keluarga kita. Bukan sahaja kepada ibu dan juga ayah, malah kepada adik-beradik kita. Contoh, kalau kita sebagai abang yang sulung, kita kena hormat juga kepada adik kita. Janganlah mentang-mentang kita ni abang, dah besar, kan, kita bully pula adik kita, kan. Contoh, kita ada satu mainan, ayah kita belikan satu mainan kepada kita. Jadi kita tak nak kongsi dengan adik kita. Contoh macam itulah yang kita bully adik kita. Jadi tak boleh. Jadi kita kena kongsi. Itulah sebagai salah satu daripada contoh hormat menghormati. Yang ketiga, ini yang ketiga ni yang Ustaz baca. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan bersama dengan keluarga kita. Bahasa-bahasa yang baiklah
bila kita bercakap dengan keluarga kita. Tak kiralah adik ke, dengan kakak ke, dengan atuk, dengan nenek ke, sekalipun kita hendaklah menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Contohnya kalau ibu kita panggil kita, contoh namanya Ali, kan? Contoh ibu panggil Ali, tolong ibu sekejap. Kita cakaplah, ya mak, kan? Kita sapa dengan bahasa yang baik. Bukannya bila mak kita panggil kita marah lagi mak. Apa mak ni, asyik Ali je. Tengok kakak tu asyik tidur je kan. Tak boleh macam tu. Kita hendaklah cakap benda yang baik. Walaupun kita rasa tak selesa dengan keadaan kakak kita, kan? Kakak kita asyik tidur je kan, asyik kita yang kena je kan. Tak apa, kita nak membantah pun dengan bahasa yang baik. Jangan kita menengking. Tengok, ingat yang Ustaz sebut tadi, kita cakap saja dengan ibu dan juga ayah pun dah tak boleh. Allah marah. Okey, baik. Kemudian yang keempat ini, saling menyayangi sesama keluarga kita. Kita kena sayang, menyayangi adik, kakak, atuk, nenek. Contohnya lah, kalau kita masih ada lagi atuk, mungkin atuk tu dah tak handsome lah, dah tua bongkok dah. Jangan pula bila atuk tu dah tak sihat, dah bongkok, kita abaikan dia, kan? Kita abaikan dia, kita marah dia. Atuk ni asyik menyusahkan saya je. Tak boleh macam tu. Kita kena sayang dia, sebab dia adalah sebahagian daripada keluarga kita. Dia adalah keluarga kita. Kita kena hormat pada mereka. Bukan pada atuk saja, maksudnya orang lain selain daripada atuk pun kita kena hormat. Contoh, itu sebagai contoh. Yang kelima, saling menziarahi. Contohnya lah tadi Ustaz bagi tahu, kita ada pakcik, makcik kan. Contohlah kita berada di Ipoh di sini. Makcik kita berada di Taiping contohnya. Jadi tak salah kalau kita nak pergi ziarah dia. Ziarah ni maksudnya kita pergi melawat dia lah. Pergi melawat. Ataupun rumah kita bersebelahan, ataupun dekat-dekat dengan atuk ke, dengan makcik dengan pakcik tadi, kita boleh pergi ziarah menziarahi. Dan yang terakhir sekali, ini ucapkan salam apabila bertemu. Contoh dalam gambar ni, kan? Bila bertemu, dia ucapkan Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum ni hukumnya sunat, tapi bila menjawab salam itu adalah wajib. Macam mana kita nak menjawab salam? Waalaikumsalam. Baik, itu adalah sebahagian daripada adab bersama dengan keluarga. Baik, nanti kita akan tengok apakah kepentingan bila kita beradab dengan ahli keluarga kita. Jadi di sini disenaraikan ada 6 adab, iaitu yang pertama tadi Ustaz ulang balik, utamakan orang yang tua. Yang kedua, hormat menghormati. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, saling menyayangi. Yang kelima, saling menziarahi, iaitu pergi melawat apa semua. Yang keenam, akhir sekali ialah ucapkan salam apabila bertemu. Baik murid-murid, seterusnya kita akan sambung lagi pelajaran kita pada akan datang lah. Untuk latihan bagi pelajaran ini sangat mudah. Nanti tengok saja arahan di ruangan ini selepas ni.